Semalam ada satu kes berakhir pertarungan negatif 4. Jatuhan sah, namun vest yang dipakai oleh Pipit terbuka. Dia kembali untuk Pipit Kamalia dengan jatuhan itu. Berada di depan semula dengan kelebihan satu mata. Dia tidak menunggu lama untuk mengembalikan semula pungutan matanya. Belum lagi ada serangan yang dilakukan dari Siti Khadijah. Serangan sabit yang begitu baik daripada Pipit Kamalia. Memberikan dua mata mendahului 3-0 ketika ini. 1 poin diberikan kepada Khadijah melalui tumbukan. Dua pertarungan yang kita saksikan, Fazul, kedua-duanya bermula dengan berhati-hati. Kebiasaannya memang macam itulah. Kalau bila final round 1, masing-masing cuba melihat kebolehan atau strategi yang digunakan oleh pihak lawan. Dua mata kelebihan untuk Kamalia. Apakah ada jatuhan yang dilakukan? Jatuhan di luar. Khadijah yang lebih banyak untuk memulakan serangan. Sekali lagi Kamalia berada di luar gelanggang. Jadi sukar untuk tindakan susulan dilakukan oleh Khadijah. Mendapatkan mata 30 saat terakhir pusingan yang pertama. Tendangan demi tendangan dilakukan oleh Khadijah. Tidak memberikan hasil untuknya. Oh, menarik baik daripada Pipit Kamalia. Ada tambahan mata. 2 tambahan mata. Begitu juga dengan Khadijah. Bukan dilakukan oleh Kamalia. Wasit memilih untuk drop verification. Pengesahan jatuhan yang diminta oleh wasit. Tidak ada jatuhan. Tidak sah kerana Khadijah berada di dalam, namun Pipit berada di luar ganggang. Jadi tidak sah counter action yang dilakukan. Nampak sukar untuk kedua-dua pesilat ini mengutip mata. Di pusingan yang pertama berdasarkan kepada corak mereka beraksi yang terlalu berhati-hati. Namun Siti Khadijah diselamatkan pada kedudukan di mana Pipit Kamalia dikenakan amaran yang pertama. Jika tidak, dia akan berada di jauh di depan sedikit. Ada jurang yang lebih baik untuk Pipit Kamalia. Betul. Ini yang membuatkan potongan mata penalti 5 mata. Semalam pertarungan yang membabitkan bilis syarat naking kedua-dua pesilat ketika dia berdepan dengan pesilat dari Thailand, masing-masing dikenakan 2 amaran. Pada ketika Bilic mendahului dengan kelebihan 20 mata, tetapi sayangnya kelebihan itu gagal untuk dipertahankan apabila dia menerima amaran yang kedua, memberikan peluang kepada pesilat Thailand untuk bangkit dan mengejar seterusnya memenangi pertarungan untuk mara ke final. Jadi walaupun berada di depan dalam keadaan yang kita jangkakan selesa, apa sahaja boleh berlaku, terutamanya jika tindakan melakukan pukulan ke sasaran yang tidak dibenarkan. Kadang-kadang tu ketika kita berlawan, pihak lawan banyak press kita atau pressure kita. Kita kena kawal emosi, kawal cara permainan supaya kita tidak melakukan silly mistake. Mistake-mistake yang akan membuangkan mata kita.
Jatuhan yang cuba dilakukan, tetapi Jatuhan sah. Khadijah meletakkan From tangannya Arena 1, di atas Valley gelanggang. from blue corner. Bertukar-tukar serangan. Itu memberikan jatuhan kepada Pipit Kamalia. Kalau dia bertahan tadi, dia ada peluang. Oh, tendangan yang baik. Kaki kiri Pipit Kamalia memberikan dua mata, mendahului 15-11 ketika ini. Satu lagi tendangan daripada Pipit Kamalia. Dia mengambil satu langkah ke belakang dan kemudiannya dia melepaskan serangan balas. Ketika Khadijah menyerang, kita perhatikan sekali lagi di situ. Teknik yang sama digunakan. Satu langkah ke belakang, kaki kirinya bersedia untuk menyerang. Yang sama juga. Dan kali ini Pipit pula terkena serangan di bahagian muka. Adakah itu dikesan oleh wasit? Okey, VAR diperlukan. Wasit memilih From untuk Arena 1, VAR. Wasit requesting VAR for penalty verification, illegal attack to the face. Serangan yang tidak dibenarkan. Kali ini giliran Wasit requested Khadijah pula berdepan dengan kemungkinan untuk pemotongan 5 mata. Kadang-kadang dia terkena, tak disengajakan, tetapi tetap dikira sebagai satu serangan yang tidak dibenarkan. Itu dia. Nampak jelas di situ. Hanya nampak sebagai ada satu tamparan ke muka Pipit Kamalia. Bukanlah satu tumbukan, tetapi masih lagi berisiko tu lah. Pada pandangan saya, Siti Khadijah cuba untuk menolak tapi tertolak di bahagian atas. Namun tetap akan dikenakan penalti. Kalau amaran diberikan, amaran yang pertama, jadi 5 mata akan ditolak untuk Siti Khadijah. Dan itu akan menjarakkan diri untuk Pipit Kamalia mendahului di pertengahan pusingan yang kedua. Selepas pusingan pertama, tidak banyak perbezaan di antara kedua-dua pesilat ini. Begitu juga sebenarnya di pusingan yang kedua ini. Tetapi itulah apabila kesilapan-kesilapan yang tidak dijangkakan. Di sini wasit yang meminta untuk melihat senario dan juga keputusan ini. Jelas di situ. Penalti diberikan. From Arena 1, Amaran warning yang one pertama, for penolakan Islam 5 mata red untuk corner. Siti Khadijah. Jadi 6 mata yang tinggal bagi Khadijah. Dia perlu mengejar semula. Masih teknik yang sama digunakan oleh Pipit Kamalia. Memberikan 2 mata. Dua tendangan kaki kiri dari Pipit Kamalia begitu berkesan. Dia begitu berbahaya. Jika berdepan dengan lawan seperti ini, Fazul, apakah yang terbaik apabila lawan seringkali akan mengundur ke belakang?
kita tidak ada pilihan, melainkan memang kita akan press dia keluar. Dalam masa yang sama kita akan membuat banyak serangan untuk create peluang untuk menjatuhkan pihak lawan. Nampak? Bila kita tendang, pihak lawan akan membalas dan ketika itu kita mempunyai peluang untuk menjatuhkan pihak lawan. Tapi Pipit Kamalia bertahan dengan baik dan dalam masa yang sama dia dapat mencuri 2 lagi mata. (19 berbalas 7). Dan ada strategi baru yang akan diatur oleh Siti Khadijah dari Singapura ini. Masih teknik yang sama digunakan oleh Pipit Kamalia. Namun Siti Khadijah tidak dapat membaca teknik yang digunakan oleh Pipit Kamalia. Dia masih lagi mencuba untuk mendapatkan jatuhan kerana itulah cara yang terbaik untuk Khadijah merapatkan jurang. Lagi serangan balas yang dilakukan oleh Pipit Kamalia. Tendangan dari Khadijah tidak membuahkan hasil. Gagal untuk memberikan mata yang diharap-harapkannya. Dia nak cuba menarik Pipit Kamalia tapi masih lagi tak dapat kerana cara Kamalia bertahan. Mungkin ada yang tak tahu kenapa tiap kali Pipit Kamalia keluar tidak diberikan warning. Untuk peraturan baru, sekiranya pesilat keluar dalam proses serangan, tidak mengapa. So dekat sini kita nampak Pipit Kamalia bijak menggunakan peraturan baru. Tendang dan keluarkan diri. Tendang dan keluarkan diri. Dan itulah mata demi mata yang dikutipnya. Dah 21 mata. Dia ada 1 jatuhan je. Selepas dia dikenakan amaran, 1 jatuhan untuk Pipit Kamalia dan selebihnya menerusi tendangan yang dilakukan. Dua sampailah 21. Itu taktik yang berkesan daripada Kamalia. Dia bijak. Kerana Khadijah tak ada cara lain, tidak ada peluang. Dia hanya perlu cuba mendapatkan jatuhan daripada kedudukan seperti ini. Pada saat ini Kem Singapura, coach perlu bijak mengatur strategi sebab kalau kita lihat round 1 dan round 2, Pipit Kamalia masih menggunakan teknik yang sama saja. Itu dia jatuhan yang ada tadi. Kan? Itu je satu je jatuhan. Dan tindakan seterusnya yang memberikan penolakan 5 mata ke atas Khadijah. Dia melakukan tendangan di luar gelanggang. Tidak dikira. Jadi pusingan yang terakhir, Indonesia di arena 1 ini mencari emas yang kedua mereka. Selepas kejayaan Safira Dwi Melani menewaskan Nguyen Thi Mai Lan dari Vietnam. Nampak di situ Pipit Kamalia cuba membantah. Taring tuduk tak boleh. Bantahan dilakukan oleh Kem Indonesia. Red, tarik hijab. Tarik hijab. Okay, red, always hijab. Kali yang kedua, Pipit Kamalia terpaksa membetulkan tudungnya. Jika didapati bersalah, adakah amaran yang kedua? Ya, akan diberikan amaran yang kedua. 10 mata. 10 mata. Kerana dia memegang bengkong di bahagian atas sebenarnya kalau dilihat. Kalau dilihat di sini sebenarnya tidak menjadi kesalahan sebab
Itu dia. Dalam keadaan ni Siti Khadijah memegang Vest. body kita, vest tersebut. Vest lawan. Cuba untuk menarik. Dalam masa yang sama terkena tudung. Sepatutnya Pipit Kamelia pakai tudung tu masukkan dalam baju dia. Bukanlah secara terus tindakan daripada Siti Khadijah ke atas Pipit Kamelia ini. Saya menjangkakan tiada amaran diberikan. 21 berbalas 9. Satu perjalanan yang agak jauh untuk Siti Khadijah. Tetapi jika perlu diingat, Siti Khadijah juga sudah menerima satu amaran. Jika dia tersilap langkah dengan serangan yang ke arah tidak dibenarkan, itu akan kembali memberikan peluang kepada Siti Khadijah. Kerana jika dia dikenakan amaran yang kedua, Pipit Kamelia akan ditolak 10 mata, maka kembali terbuka. Itulah yang berlaku ke atas Bilic semalam. Apabila penolakan 10 mata meletakkan pesilat Thailand terus berada di depan dengan kelebihan 1 mata. Ambil sedikit masa. Bantahan ditolak melalui Empire di belakang. Seperti yang dijangkakan, tiada penalti. 1 minit 53 saat. Ada waktu yang cukup untuk Siti Khadijah melakukan sesuatu. Dia akan melangkah terlebih dahulu ke arah lawan. Masih teknik yang sama, namun Siti Khadijah tak dapat mengatasi teknik yang digunakan oleh Pipit Kamelia. Jatuhan yang cuba dilakukan ada kedua-dua pesilat. Tumbukan yang memberikan mata kepada Siti Khadijah. Begitu juga untuk Pipit Kamelia. Bantahan akan dilakukan Kem Singapura. Red dropping inside the line in 5 seconds. Sorry, blue drop in line inside line 5 seconds. Kem Singapura memberitahu Blue dropping inside the line in 5 seconds. pesilat sudut biru jatuh dalam 5 saat di dalam gelanggang. Jika kita lihat, walaupun 3/4 daripada pesilat Indonesia jatuh di luar gelanggang, namun kaki masih berada di dalam, jatuhan sepatutnya dikira sekiranya masih dalam 5 saat. Sebab tadi kita ada dengar bunyi buzzer kan. Ada sebahagian badan yang berada di dalam gelanggang dalam tempoh lingkungan 5 saat. Sebab untuk peraturan baru ni, walaupun hanya 1 jari di dalam dapat dikesan pada garisan, tetap dikira jatuhan tersebut. Okey, jika ketika ini bantahan diterima daripada Empire, memberikan jatuhan sah kepada pesilat Singapura. Mana hanya 10 mata dia di belakang. Kalau jatuhan ini diterima, 1 minit 33 saat
10 mata memisahkan. Ada lagi peluang untuk Siti Khadijah mengejar. Dia perlu berhati-hati juga dengan tindakan yang dilakukan oleh Pipit Kamelia. 2 lagi mata untuk Siti Khadijah dengan tendangannya. Mata yang ke-19, 1 tendangan, 2 tendangan kaki kiri. Pada masa yang sama ada reaksi balas daripada Pipit Kamelia. Seharusnya Khadijah tidak perlu masuk melulu secara terus. Sebab kita dapat lihat Pipit Kamelia sering menggunakan kaki kiri. Sepatutnya Khadijah perlu masuk dan mengelak ke arah ke kiri untuk menutup peluang Pipit Kamelia menendang kaki kiri. Itu dia kaki kiri daripada Pipit Kamelia. Side kick yang begitu baik. Itulah Memberikan dua mata. Cara dia mencari mata. Jika kita lihat nampak begitu mudah. Tapi sebenarnya bila kita berlawan tu, hanya kita yang tahu bila kita kat dalam. Apakah agak terbuka keadaan badan Siti Khadijah yang membolehkan Pipit Kamelia mengutip mata demi mata? Jika kita dapat lihat sebentar lagi, pattern play yang digunakan Khadijah masuk secara lurus. Mudah untuk pesilat. Nampak? Mudah untuk pesilat untuk curi. 1-2 kick. Sangat jelas daripada Pipit Kamelia. Arena to Belgrade for blue corner. 60 saat yang tinggal untuk Pipit Kamelia. 2 poin lagi. Sangat jelas di situ kaki kiri yang digunakan oleh Pipit Kamelia. 37-22 ketika ini. Sangat selesa. Masih lagi dengan corak permainan yang sama daripada Siti Khadijah. Dia tidak mengubah langsung corak serangannya itu. Blue corner. Biarpun mata demi mata dikutip oleh lawan. Masakan dilakukan oleh Siti Khadijah. Masih lagi belum memberikan sebarang hasil yang diharap-harapkannya. Oh, masuk. 2 poin mudah lagi. 2 poin mudah lagi yang didapat daripada Pipit Kamelia. Siti Khadijah terus menekan untuk memberikan Pipit tekanan. Satu tumbukan. Dia tendangan. Inilah yang tidak diingini. Arena 1 requesting for VAR for penalty verification. Sekiranya Empire mengatakan penalti, 10 mata ditolak. jurang hanya 37 poin. Ya. Dia bila pada saat-saat genting ni, bila kita penat, emosi terganggu, sering kita akan melakukan kesilapan yang begitu mudah, membuang mata atau memberikan mata kepada pihak lawan. Gerak perlahan. Okey, kita dapat lihat serangan tu berlalu begitu saja. Cuma kita nak tengok kalau dapat berhenti ketika serangan tu dilakukan. Ada tak sentuhan yang berlaku? Ada. Ada. Ada sentuhan. Jelas. Itu akan menjadikan amaran yang kedua untuk Pipit Kamelia.
Dan kalau dia mengulanginya satu lagi amaran, bermakna kemenangan akan diberikan kepada Siti Khadijah. .36 saat yang terakhir ni macam-macam boleh jadi. Arena to very draw for blue corner. Dia cuba untuk mendapatkan 2 mata dari tendangan, tetapi kini dia berisiko kehilangan 10 mata. Jika keputusan dari umpire memihak kepada Siti Khadijah, itu akan menjadikan penghujung pusingan yang terakhir ini lebih mendebarkan, lebih dramatik. Edisi Sukan Asia 2018, mana Pipit Kamelia menyingkirkan Nurul Suhaila dari Singapura di suku akhir, menewaskan Janejra Wankri dari Thailand di separuh akhir, dan menumpaskan Ngoyen T. Chamni dengan kemenangan 5-0 di perlawanan akhir. Sambil pada ketika itu pula Siti Khadijah beraksi dalam kelas C, di mana perjalanannya tersekat di peringkat separuh akhir apabila tewas kepada Nong Oi Vong Pakdi dari Laos. Dalam pertarungan sengit, dia tewas tipis 3-2 untuk merangkul pingat gangsa. Belly draw for blue corner. Keputusan yang akan diumumkan oleh wasit penting untuk kedua-dua pesilat. From Arena 2 for match number 232 final. 36 saat yang terakhir, amaran yang kedua. Jadi 29 mata yang tinggal untuk Pipit Kamelia. Hanya 7 mata memisahkan di antara kedua-dua pesilat ini. 36 saat serangan yang dilakukan daripada Siti Khadijah. Sahabat kepada pemenang. Congratulations. Pipit tak boleh melakukan kesilapan lagi. Sekiranya berlaku kesilapan lagi untuk kali ketiga, pertandingan akan diberhentikan. Tendangan 2 mata daripada Pipit Kamelia. Selagi sama corak rasakan dilakukan oleh Siti Khadijah. Dia mencari jatuhan. Tarik-menarik yang berlaku. Semakin hampir. 5 mata. 17 saat lagi. Tendangan begitu baik. Dia menunggu dengan tepat waktu yang terbaiknya untuk melepaskan tendangan. Lagi sekali yang sama juga. Kelihatan Pipit Kamelia penat ketika ini. 13 saat untuk dipertahankan oleh Pipit Kamelia. Di Lagi sekali. 2 mata lagi. Sepuluh saat yang terakhir. Dia sentiasa saja mengambil langkah untuk berundur
sebelum menyerang. Detik-detik kemenangan. Semakin sukar untuk Siti Khatijah ni, Fazul. Tamat. Jadi Pipit Kamalia dijulang selaku juara dunia bagi kelas E Puteri dengan menewaskan Siti Khadijah Muhammad Shahrim dari Singapura. The winner goes to Blue Corner. 37-30. Kemenangan milik